Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang maksudnya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka yakni malaikat bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau wahai Tuhan kami hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu, dengan menyucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak engkau ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 30. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam keadaan rahmat dan kerajaan Allah di dunia maupun di akhirat. Bersempena tarikh sambutan rasmi ulang tahun Hari Keputraan Budi Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, hari yang ke-66 pada 4 November 2022, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Islam meningkatkan kedaulatan raja-raja Melayu. Khalifah ialah orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi berdasarkan wahyu dan syariat, supaya kehidupan manusia teratur dan mempunyai tujuan hidup yang suci murni serta mendapat keredaan ilahi. Meskipun dalam ayat 30 surah Al-Baqarah ditanya oleh malaikat akan kepenentuan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan manusia khalifah di bumi, namun Allah berfirman, Dia lebih mengetahui. Demikian penentuan ilahi yang menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi ini, dan seterusnya memberikan kuasa pemerintahan dalam kalangan manusia mengikut penentuannya. Terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran istilah khalifah, imam, sultan, malik, amir, wali dan ulil amri, membayangkan kedudukan manusia yang dipertanggungjawabkan dengan amanah kepimpinan. Islam mengiktiraf kedaulatan pemerintah dengan istilah ulil amri. Rasulullah SAW menamakan pemerintah yang baik dengan beberapa nama, yaitu imam yang adil, yang layak mendapat perlindungan arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yani pemerintah yang adil termasuk dalam golongan penghuni syurga dan golongan yang tidak ditolak doa mereka. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, sebaik-baik pemerintah ialah yang kamu mengasihinya dan dia mengasihimu. Seburuk-buruk pemerintah ialah yang kamu benci padanya
dan dia membencimu. Pemerintah yang adil ialah pemerintah yang menjunjung kebenaran dan tidak menuruti hawa nafsu, seperti yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam melalui ayat 26 surah As-Sad yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yadilluna 'an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Shadaqallahul 'azim. Dan maksudnya, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat pada hari perhitungan, disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kedaulatan merupakan aspek utama yang memberikan kesahihan sekaligus mencurahkan sistem perlembagaan sesebuah negara. Bahawasanya kedaulatan negara ini berpaksikan pada kedudukan raja-raja Melayu. 9 buah negeri yang menyertai persekutuan tanah Melayu pada tahun 1957 ialah negeri-negeri yang diperintah oleh Raja Melayu yang meneruskan kedaulatan, bersumberkan ajaran Islam dan bersendirikan adat Melayu. Islam dan institusi Raja Melayu merupakan unsur keras jati diri bangsa. Kedaulatan bersumberkan Islam menetapkan milik putra Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan insan yang dipunyakan kedaulatan sebagai pemegang amanah. Firman Allah dalam surah 26 ayat dalam ayat 26 surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Yang maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkau yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkau sajalah terdapat segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Nyatalah Islam merupakan kekuatan yang mengukuhkan kedaulatan seorang raja pemerintah. Seorang raja pemerintah itu berkedudukan sebagai wakil yang dipertanggungjawabkan dengan amanah Allah di bumi ini. Dalam darjat raja pemerintah punyaan ilahi, sebenarnya ialah tugas dan tanggungjawab dari sudut khalifah, dari sudut khilafah, yaitu sistem pemerintahan umum memperkeraskan syariat. Khalifah disifatkan sebagai pengganti Rasulullah SAW untuk menjaga urusan agama, politik dan dunia dengan cara pemerintahan berpandukan sunnah Rasulullah. Pada hakikatnya, kalimah syahadah yang dilafazkan oleh ketua negara dan ahli syura yang menguruskan pemerintahan dan kerajaan
ialah pernyataan penting pelestarian kedaulatan bersumberkan ajaran Islam. Dalam kalimah syahadah terkandung pengakuan sifat uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, yang diistilahkan sebagai kedaulatan oleh ahli sains politik Islam. Sifat uluhiyah bermaksud seseorang yang menganut agama Islam wajib mengimani kemutlaqan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kekuasaan. Seorang ketua negara beragama Islam tidak boleh mewujudkan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah, apatah lagi dalam kedudukan sebagai ketua agama dan pemerintah tertinggi. Menegakkan pemerintahan berlandaskan hukum Allah terkandung dalam sumpah jawatan Sultan Perak. Para tetamu rumah Allah yang dimuliakan, kuasa pemerintahan itu adalah amanah. Adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang perlu disempurnakan bertunjangkan keadilan, syura dan bai'ah. Raja yang adil ialah raja yang menyantuni setiap lapisan masyarakat jelata. Menurut Imam Al-Ghazali dalam karya Nasihat Al-Muluk, yakni nasihat buat raja-raja, seorang raja yang baik ialah raja yang dihormati dan disayangi oleh rakyat kerana peribadi, kesalehan dan keadilannya. Oleh sebab itu, wajiblah seorang raja itu berusaha agar dirinya disayangi rakyat. Kerana dengan kasih sayang rakyat terhadap dirinya akan membawa kemuafakatan dan kesatuan dalam wilayah kerajaannya. Malah amat perlu bagi raja pemerintah pada setiap masa mendapatkan maklumat paras daripada rakyat bawahan tentang pandangan mereka terhadap pemerintahan, agar membolehkan raja pemerintah berusaha memperbaiki kelemahan dan kebincangan yang berlaku di dalam negeri khususnya. Imam Al-Ghazali turut menasihatkan para pemerintah agar tidak mencari kasih sayang manusia dengan melakukan perkara-perkara yang meskipun populer atau disukai ramai, tetapi bertentangan dengan syariat. Imam Al-Ghazali memperingatkan akal ialah punca terbitnya segala kebahagiaan dan kesejahteraan. Jangan tunduknya nafsu syahwat dan kemarahan kepada akal, maka seorang raja pemerintah itu akan mengekang dirinya daripada bersifat takabur. Ditegaskan pentingnya seorang raja bersifat adil yang dicerminkan dalam wa'ad atau perjanjian antara raja dengan rakyat melalui kata-kata raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disembah. Islam menegaskan agar seorang raja pemerintah itu menyempurnakan amanah pemerintahan dengan sifat-sifat mahmudah, mengurus takdir negeri dengan ilmu dan kebijaksanaan, dan berusaha memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat, mencetus berbagai ajia untuk memakmurkan negeri dan memikirkan pelbagai faedah untuk menyelesaikan pelbagai isu dan kemudian yang melanda negeri. Sesungguhnya raja pemerintah diamanahkan dengan tanggungjawab berat untuk memastikan negeri yang aman dan damai, rakyatnya hidup dalam rukun dan damai, di samping dapat menikmati kemakmuran ekonomi yang diagihkan secara adil dan bijaksana. Oleh itu, amanah penting raja pemerintah itu dibantu dan dipagari oleh para ulama dan umara
yang taat dan setia memenuhi tuntutan Allah dan Rasulnya, yang ikhlas dan jujur serta yang berilmu dan berpengetahuan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur